Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel YouTube Cikgu Ainun Senyum untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Saya, Cikgu Ainun binti Senyum, merupakan guru ekonomi yang kini bertugas di SMK Karak, Bentong, Pahang. Ya, ingatlah, sentiasa cuba buat yang terbaik walau kita bukan yang terbaik. Jadi, insyaAllah hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita ya, di bawah subtopik hukum permintaan untuk ekonomi tingkatan 4. Okey. Jadi, subtopik kita pada hari ini merupakan subtopik di bawah bab 2 iaitu bab pasaran di tingkatan 4 di bawah standard kandungan 2.1 keseimbangan pasaran dan standard pembelajaran 2.1.1. Okey, jadi kita akan membincangkan hukum permintaan selaras dengan standard pembelajaran kita. Ya, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.1.1 iaitu menjelaskan hukum permintaan. Okey, sebelum kita membincangkan hukum permintaan, kita lihat dulu beberapa persoalan yang berkait ya. Jadi sebelum kita pergi kepada hukum permintaan, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan permintaan itu sendiri dan apakah perkara-perkara penting yang berkaitan dengan permintaan. Jadi, kita tengok dahulu apakah yang dimaksudkan dengan permintaan. Ya? Okey. Permintaan merujuk kepada keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli suatu barang atau perkhidmatan pada satu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Okey. Jadi, kamu boleh rujuk buku teks tingkatan 4. Ya, untuk buku teks ekonomi tingkatan 4 pada muka surat 49 ya, untuk maksud permintaan. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada maksud permintaan sebentar tadi, ada beberapa istilah penting ya yang cikgu ingin tumpukan ya untuk kamu lihat dan fahami. Okey, kita tengok semula permintaan merujuk kepada keinginan dan kemampuan seorang individu untuk membeli suatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Okey, kita lihat. Yang pertama, keinginan. Okey? Apa itu keinginan? Keinginan merujuk ataupun merupakan kemahuan terhadap barang dan perkhidmatan. Jadi kalau kita mahukan sesuatu itu, jadi itu kita boleh anggap sebagai keinginan. Terpulanglah mungkin kita nak makan, contoh kat sini nasi lemak, kemudian kita nak pakai iPhone ataupun yang perempuan mungkin berminat untuk memakai kosmetik, alat-alat kosmetik, makeup, alat solik dan sebagainya. Okey. Itu tentang keinginan. Apa pula yang dimaksud dengan kemampuan? Jadi tadi kita ada keinginan, kemudian ada pula kemampuan. Jadi bila kemampuan, semua orang akan terbayang pasal duit. Pasal maknanya pasal wang. Maknanya individu membeli barang mengikut kemampuannya. Jadi kalau kita lihat tadi ada untuk mendapatkan iPhone dan sebagainya, kamu memerlukan
sejumlah wang yang agak banyak. Okey. Jadi sesuatu keperluan dan kehendak individu dianggap sebagai permintaan jika disokong dengan kuasa beli. Bermakna tadi keperluan, kehendak seseorang individu itu akan dianggap sebagai permintaan jika dia diiringi dengan kemampuan membeli. Kuasa belilah. Okey. Jadi kalau kita lihat di sekeliling kita, marilah sama-sama kita fikirkan, adakah semua orang mampu mendapatkan barang perkhidmatan? Jadi jawapannya tentulah tidak. Kerana setiap orang, setiap individu dan isi rumah mempunyai kemampuan yang berbeza-beza. Okey? Jadi mereka yang biasanya mempunyai pendapatan tergolong dalam golongan berpendapatan rendah. Jadi kemampuan ataupun kuasa beli mereka juga berkurang ataupun tidak sama dengan golongan berpendapatan rendah. Jadi moralnya kepada mereka yang mempunyai kemampuan, kita cubalah bantu mereka yang kurang berkemampuan. Okey, kita teruskan. Jadi istilah yang juga terdapat dalam permintaan tadi yang menerangkan tentang permintaan disebutkan suatu tingkat harga tertentu. Apa tingkat harga tertentu? Bermakna permintaan terhadap suatu barang atau perkhidmatan berlaku pada suatu tingkat harga tertentu kerana pada tingkat harga yang berbeza, pengguna akan meminta kuantiti yang berbeza. Bermakna pada setiap tingkat harga, kuantiti diminta, kuantiti yang diminta oleh pengguna ataupun isi rumah tadi berbeza-beza. Okey. Jadi kita lihat lagi. Suatu tempoh masa tertentu. Apa yang dimaksud dengan tempoh masa tertentu berkait dengan permintaan? Kenapa permintaan berlaku dalam suatu tempoh masa tertentu kerana suatu tempoh masa berlainan akan mewujudkan keadaan permintaan yang berlainan. Jadi permintaan mungkin pada bulan Januari tidak akan sama pada tempoh bulan Februari. Itu sebagai contoh. Okey. Jadi kalau kita lihat semula tadi maksud permintaan, permintaan merujuk kepada keinginan dan kemampuan seorang individu untuk membeli suatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Jadi sebentar tadi cikgu telah bincangkan istilah-istilah yang cikgu tandakan warna merah di sini tadi supaya kamu lebih mudah memahami apa yang dimaksudkan dengan permintaan dan kemudian apakah perkara-perkara yang bakal kita kaji untuk mengaitkan maksud permintaan itu sendiri dengan hukum permintaan. Okey, kita teruskan lagi. Secara kesimpulannya kita boleh kata permintaan berkesan. Apakah permintaan berkesan? Permintaan berkesan merujuk ataupun merupakan permintaan yang disokong oleh kuasa beli wang. Jadi permintaan hanya akan berkesan jika seseorang atau individu tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar. Okey. Jadi kalau kita lihat situasi di sini, apa yang berlaku? Terdapat jualan murah Jadi bila jualan murah, apa yang akan berlaku? Orang akan berpusu-pusu datang ke pusat-pusat membeli belah. Okey, maknanya apa? Ini menunjukkan satu situasi di mana apabila harga suatu barang lebih murah, maka kuantiti diminta oleh masyarakat atau individu tadi akan meningkat. Okey, sebab kita boleh kaitkan bahawa secara rasionalnya, individu yang rasional akan meningkatkan permintaan apabila harga suatu barang menurun. Maknanya apabila harga murah, permintaan seseorang individu akan meningkat.
dia akan beli banyak dan mengurangkan permintaan apabila harga meningkat. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahawa apa yang berlaku dalam hukum permintaan, hukum permintaan menyatakan bahawa semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin kurang kuantiti diminta terhadap barang tersebut, dan sebaliknya semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak kuantiti diminta terhadap barang tersebut, dengan andaian ceteris paribus. Okey, jadi ada istilah lagi yang bakal kita bincangkan nanti. Okey, jadi kita lihat. Jadi kamu boleh rujuk buku teks ekonomi tingkatan 4 di muka surat 50. Ya. Sebentar tadi kita telah melihat maksud hukum permintaan dan ada istilah andaian ceteris paribus. Jadi apakah maksud andaian ceteris paribus? Okey, jadi untuk memahaminya, andaian ceteris paribus merupakan andaian hal atau faktor lain tidak berubah. Ini bermakna hanya faktor harga yang berubah, kerana permintaan sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Terdapat juga faktor-faktor yang lain, tetapi dalam kita membincangkan hukum permintaan, kita membuat andaian bahawa hal-hal lain adalah tetap. Hanya faktor harga yang berubah. Itu yang dimaksudkan dengan istilah andaian ceteris paribus. Hal-hal lain, faktor-faktor lain tidak berubah. Maknanya faktor lain tetap, hanya faktor harga sahaja yang berubah. Baiklah, kita tengok contoh di sini, berkenaan dengan baju raya Puan Sarah. Okey. Kita andaikan pada hari pertama bazar Aidilfitri dibuka, Puan Sarah membeli 2 pasang baju kurung yang berharga RM100. RM100 sepasang lah ni. Jadi Puan Sarah membeli 2 pasang. 2 minggu kemudian harga baju telah menurun kepada RM80 sepasang, menyebabkan Puan Sarah membeli 3 pasang lagi baju kurung. Okey? Jadi oleh kerana pada hari terakhir bazar Aidilfitri terdapat tawaran istimewa, di mana harga baju kurung telah jatuh kepada RM60 sepasang, menyebabkan Puan Sarah meningkatkan pembelian kepada 4 pasang baju kurung lagi. Mungkin Puan Sarah ni sebab dia mungkin seorang yang berkerjaya, sebab itulah dia beli baju. Bila ada beli baju kurung ni lebih banyak lah. Tapi ada juga orang beli baju banyak untuk raya. Okey, tak apa, kita teruskan. Jadi kalau kita ringkaskan dalam bentuk jadual, lebih kurang begini. Bermakna pada harga RM60 sepasang tadi, Puan Sarah telah membeli 4 pasang baju kurung. Pada harga RM80 ringgit sepasang, beliau telah membeli 3 pasang baju kurung, dan pada harga RM100, Puan Sarah membeli 2 pasang baju kurung. Okey. Bagaimana kita nak kaitkan? Jadi secara tadi secara jadual. Jadi apabila kita nak huraikan semula, kita boleh kategorikan ataupun kita boleh bahagikan kepada 2 situasi, iaitu situasi yang pertama apabila harga naik dan situasi kedua apabila harga turun. Okey, kita lihat dahulu apabila harga naik. Maknanya harga naik daripada 60 ke 80, kemudian RM80 ke RM100 sepasang. Okey, jadi kita tengok situasi yang pertama untuk harga naik. Jika harga naik dari RM60 ke RM80, kuantiti diminta terhadap baju kurung berkurang daripada 4 pasang ke 3 pasang. Okey, jadi kalau kita nak kaitkan untuk harga meningkat, okey, kuantiti diminta telah menurun kan?
harga meningkat daripada RM60 ke RM80 menyebabkan kuantiti diminta daripada 4 pasang telah berkurang menjadi 3 pasang sahaja. Okey. Seterusnya, jika harga naik lagi daripada RM80 ke RM100, kuantiti diminta terhadap baju kurung berkurang dari 3 pasang kepada 2 pasang sahaja. Okey. Dan keadaan sebaliknya berlaku apabila situasi harga turun. Okey. Bila harga turun, bermakna daripada 100 tadi pergi ke 80, kemudian 80 pergi ke 60. Okey. Jika harga turun daripada RM100 ke RM80, kuantiti diminta terhadap baju kurung telah bertambah. Maknanya dia berkurang. Harga turun, kuantiti akan bertambah. Daripada 2 pasang ke 3 pasang. Dan jika harga turun dari RM80 ke RM60, maknanya harga turun lagi daripada 80 ke 60. Kuantiti terhadap kuantiti diminta terhadap baju kurung tadi juga bertambah dari 3 telah bertambah. Maknanya dikontra lah. Jika harga turun, kuantiti terhadap baju kurung tadi bertambah dari 3 pasang ke 4 pasang apabila situasi dia harga turun daripada RM80 ke RM60. Okey. Dan kita boleh ringkaskan tadi. Maknanya apabila harga meningkat, kuantiti diminta akan berkurang, dan apabila harga turun ataupun harga lebih murah akan menyebabkan kuantiti diminta meningkat. Jadi apa yang kita boleh simpulkan? Hukum permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah negatif ataupun songsang. Maknanya apabila harga naik, kuantiti diminta akan turun, dan apabila harga turun, kuantiti diminta akan meningkat. Okey? Jadi itulah situasi hukum permintaan, dan kita juga boleh menjelaskan hukum permintaan melalui rajah ini, iaitu rajah kelok permintaan. Okey, jadi kita masih ambil contoh yang sama tadi. Jadi daripada rajah tadi, kita boleh lukiskan sedemikian rupa, dan dari segi huraian juga masih sama dengan jadual tadi, iaitu apabila harga meningkat, sebagai contoh kat sini, harga meningkat daripada RM60 ke RM80 akan menyebabkan kuantiti menurun. Daripada RM60 ke 80, okey, kuantiti menurun daripada 4 ke 3 pasang. Dan apabila harga naik lagi daripada RM80 ke 100, kuantiti diminta terhadap baju kurung semakin turun, daripada 3 kepada 2 pasang sahaja. Okey. Begitulah sebaliknya apabila situasi harga turun. Harga turun daripada RM100 ke RM80 menyebabkan kuantiti diminta terhadap baju telah meningkat daripada 2 kepada 3 pasang. Dan apabila harga turun lagi daripada RM80 ke RM60, kuantiti diminta terhadap baju kurung telah meningkat daripada 3 pasang kepada 4 pasang. Okey, jadi kesimpulannya tadi, apabila harga meningkat, harga baju kurung tadi meningkat, kuantiti diminta terhadap baju kurung akan berkurang, dan apabila harga baju kurung turun atau lebih murah, akan menyebabkan kuantiti diminta terhadap baju kurung akan meningkat. Okey. Jadi secara ringkasnya begitulah tadi bagaimana hukum permintaan kita jelaskan menggunakan jadual dan juga kelok permintaan. Okey. Jadi hukum permintaan menyatakan bahawa semakin tinggi sesuatu barang, tinggi harga suatu barang, semakin kurang kuantiti diminta terhadap barang tersebut, dan sebaliknya semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak kuantiti diminta terhadap
barang tersebut dengan andaian ceteris paribus. Jadi kita mengandaikan hanya faktor harga yang berubah, faktor lain adalah tetap. Okey. Jadi kita lihat balik. Kita lihat semula apabila harga sesuatu barang meningkat, apa berlaku kepada kuantiti diminta? Kuantiti diminta akan turun. Menurun. Dan apabila harga suatu barang turun, kuantiti diminta akan meningkat. Sebab itulah hubungan antara harga dengan kuantiti diminta dikatakan sebagai negatif ataupun songsang. Sebab satu naik, satu turun. Kemudian satu turun, satu lagi naik. Apabila harga naik, kuantiti diminta turun. Apabila harga barang itu turun, kuantiti diminta pula akan meningkat. Jadi dia kontra lah. Jadi hubungan dia adalah negatif. Hubungan di antara harga dan kuantiti diminta adalah negatif. Oleh itu, hukum permintaan bolehlah kita simpulkan apa yang dimaksud dengan menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah negatif. Kerana apabila harga naik, kuantiti diminta terhadap suatu barang berkurang. Sebaliknya, apabila harga turun, kuantiti diminta terhadap suatu barang meningkat. Jadi inilah yang dikenali ataupun yang cuba dijelaskan dalam hukum permintaan. Jadi sebagai kesimpulan, inilah perkara-perkara yang telah kita bincangkan di bawah subtopik ini. Iaitu pertama, tadi kita telah mengenali apa yang dimaksudkan dengan permintaan, maksud permintaan itu sendiri. Kemudian kita juga telah mengetahui permintaan berkesan dan juga maksud hukum permintaan, di mana kita telah sama-sama membincangkan ataupun menjelaskan menggunakan gambar rajah tadi. Kita ada jadual dan kelok permintaan untuk menunjukkan hubungan di antara harga dan kuantiti diminta. Di mana diharapkan semua pelajar telah memahami bagaimana situasi hukum permintaan yang menunjukkan bahawa apabila harga suatu barang meningkat, kuantiti diminta akan turun, dan apabila harga suatu barang itu turun, kuantiti diminta pula akan meningkat. Maknanya menunjukkan hubungan negatif di antara harga dan kuantiti diminta. Jadi terima kasih. Itu sahaja untuk kali ini. Jika para pelajar mendapati bahawa video ini bermanfaat, jadi cikgu mohon tinggalkan komen membina anda untuk penambahbaikan jika terdapat perkara-perkara yang dirasakan masih kurang, dan juga sekiranya para pelajar mempunyai soalan yang ingin dibincangkan, boleh juga tinggalkan pada ruangan komen. Dan untuk sesi ulang kaji soalan-soalan berkaitan subtopik ini, saya akan terbitkan dalam video yang seterusnya. Jadi jika video ini bermanfaat dan memberi maklumat yang baik kepada kamu, jangan lupa untuk beri sokongan kepada cikgu dengan menekan butang subscribe, like dan share channel Cikgu Ainun Semion. Jadi itu saja daripada cikgu. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan datang daripada diri cikgu sendiri. Sehingga kita bertemu lagi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Bye bye. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing